Bagi memulakan acara majlis kita pada pagi ini, dengan ini dipersilakan Encik Muhammad Jais Maripan Abdullah untuk memimpin doa. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu di atas segala limpahan nikmat dan rahmat, serta diberikan keizinan di hari yang berbahagia ini, dapatlah kami menghadirkan diri sempena majlis perhimpunan bersama warga kaki tangan Perkim Kebangsaan. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu supaya kami dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kami sebagai warga kerja Perkim yang berintegriti, cekap, berdedikasi dan berwibawa serta berwawasan tinggi dalam menyempurnakan amanah dan tanggungjawab dengan penuh kejujuran, keikhlasan, ketulusan dan kebijaksanaan bagi mendaulatkan kesucian agama Islam, memelihara maruah bangsa dan negara, seterusnya membawa kemajuan dan kejayaan kepada Perkim yang kami cintai ini. Ya Allah, hiasilah sanubari kami dengan sifat-sifat mahmudah yang mulia lagi terpuji. Jauhilah kami dari sifat-sifat mazmumah yang hina lagi dikeji. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam diri kami sifat rajin bekerja dalam suasana semangat bekerjasama, kasih sayang antara satu sama lain dan persaudaraan yang sejati ke arah mencapai kecemerlangan dan keredaan-Mu ilahi. Ya Allah, kami juga memohon, jadikanlah diri, keluarga dan negara kami ini sentiasa di dalam keadaan aman dan damai, makmur dan bahagia, sentiasa dianugerahi kebaikan dan kebajikan, pemeliharaan dan penjagaan, perlindungan dan pengawasan, serta dijauhkan daripada segala kekacauan dan huru-hara, musibah dan penyakit. Semoga kami dapat hidup tenteram dan bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Farhan yang saya hormati, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Yusof Nur, Susah Agung Kehormat Yang Berbahagia Datuk Hanif, Bendahari Kehormat, Datuk-datuk, tuan-tuan, warga Perkim yang dikasihi sekalian. Sebenarnya raya lambat lagi ya, tapi hari ini merupakan mungkin perhimpunan yang terakhir sebelum kita raya. Jadi kesempatan di bulan Ramadan di hujung ini, mungkin saya untuk pesan diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita bersyukur dan mengambil kesempatan di hujung Ramadan ini, di mana datang setahun sekali kita selalu berdoa supaya disampaikan umur kita Ramadan, dan kini Ramadan hampir meninggalkan kita. Jangan kita lupa bahawa ibadat-ibadat yang khusus dalam Ramadan termasuk solat tarawih dan sedekah dan juga tadarus, itu di antara perkara-perkara maksud doa yang untuk dapat maghfirah, perkara-perkara yang tidak ada dalam bulan-bulan lain dari segi fadilatnya yang besar, dari segi gandaan pahala dan sebagainya. Nak tunggu setahun lagi belum tentu kita sampai, sebab sekarang ni kalau nak diambil nyawanya tak kira tua atau muda. Jadi saya ingatkan untuk diri saya dan tuan-tuan semuanya supaya kita penuhilah, walaupun kita sibuk di hujung bulan Ramadan ini, jangan tinggal khususnya tarawih. Kalau nak buat 8 buat 20 pun lagi bagus, kerana tidak ada di bulan lain. Nampak je solat sunat, tetapi sunat itu berbeza. Dan juga kalau kita solat kita puasa di bulan Ramadan dengan puasa yang di luar Ramadan pun, walaupun sama je tempohnya,
pantang larangnya, tetapi nilainya tak sama dengan bulan Ramadan, tak sama dengan puasa 6 dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita muhasabah balik, perkemaskan diri kita supaya kita dapat yang terbaik untuk Ramadan kali ini. Jadi sempena bulan akan datang ni, Hari Raya, saya secara peribadi ucapkan selamat Hari Raya kepada semua sekali lah, warga Perkim, Tan Sri, Datuk, dan maaf zahir dan batin. Semoga kita berhari raya dengan keluarga dengan penuh keceriaan dan penuh barakah. Mungkin gunakan nikmat rezeki yang ada duit raya sedikit sebanyak tu, kita berjimat-jimat. Kita kena simpanan, kena ada. Walaupun dapat RM100, RM10 kena simpan. Simpan untuk dunia ustaz, dan simpan di akhirat. Sebab bank kita tu ada yang bank dunia, ada yang bank akhirat. RM100 tu RM1 masuk bank akhirat. Kita collect di sana, tengok ada RM700. Kalau masuk RM1, tengok besok dapat RM700. Rupanya 700 kali ganda. Kita punya dividen banyak. Jadi simpan di dunia untuk backup kalau ada kesihatan, masalah, kereta breakdown dan sebagainya. Tapi untuk akhirat jangan lupa, khususnya di bulan Ramadan ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Setiausaha Agong dan yang berbahagia Datuk Nordin Nur Setiausaha Agong dan rakan-rakan warga Perkim sekalian. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Perkim, dan saya memohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan yang telah dilakukan. Dan saya amat bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kesihatan yang baik kepada saya. Saya memohon agar kesihatan yang baik ini akan dapat saya teruskan untuk membolehkan saya membuat kerja-kerja amal, turun padang dan sebagainya. Dan bulan Ramadan tidak menjadi halangan bagi saya untuk melakukan kerja-kerja amal, turun padang, menyantuni para asnaf, dan juga bahkan di Kemboja baru ni saya sempat juga turun padang menyantuni para asnaf miskin bandar. Dalam bandar ada miskin ya. Jadi tempat mengunjungi dan menyampaikan sedikit bantuan. Dan insya-Allah minggu depan kita akan menjalankan juga program miskin bandar di Kuala Lumpur ini, seperti di Desa Rejang, Dasuk Senu dan sebagainya. Dan kita ada satu program membantu pelajar-pelajar miskin di Akademi Islam Universiti Melaya. Setiap hari mereka berbuka puasa selama 600 orang ya, dan kita membantu apa yang boleh. Dan bukan itu saja, 300 orang daripadanya nak balik kampung, tak cukup wang tambang. Kita carikan insya-Allah kita supaya mereka dapat balik kampung untuk bertemu dengan ibu bapa. Itulah sikit sebanyak yang saya dapat apakan. Semua sekali lagi saya mohon maaf kepada saudara-saudari sekalian dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam bulan ini dalam satu majlis yang merupakan majlis perjumpaan bulanan yang terakhir sebelum daripada kita menyambut Hari Raya. Jadi oleh kerana kita sudah berada pada hari yang ke-16 puasa, saya percaya sebahagian daripada tenaga tuan-tuan ini sudah dihabiskan untuk urusan ibadat tambahan di waktu malam. Kalau saya bercakap panjang, mungkin takut ada yang lebih lutut, takut jatuh ke. Jadi saya tak akan bercakap panjang. Dalam majlis ini saya cuba ringkaskan dengan menyatakan bahawa banyak urusan telah kita jalankan pada bulan ini dan juga bulan-bulan yang lepas dalam tahun ini dengan baik, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua
warga pentadbiran Perkim yang telah menjalankan tugas dengan baik, dan saya harap akan dapat diteruskan untuk masa-masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. Tahun ini ada baki dalam 8 bulan lagi, sekarang dah bulan yang keempat, dan insyaAllah bulan yang seterusnya akan menjadi lebih baik. Dalam majlis ini saya memilih beberapa perkara untuk saya nyatakan. Pertama, ingin memaklumkan bahawa Tuan Haji Muhammad Ceci disebabkan oleh keadaan kesihatan keluarganya, dia tidak ada pilihan kecuali untuk berundur diri daripada perkhidmatan, disebabkan oleh keadaan keluarganya yang memang kita harap kita doakan sajalah supaya anggota keluarganya sihat dan dia dapat bantu keluarganya dengan masa yang lebih banyak lagi. Jadi kita doakan kepada beliau sebagai pengarah pentadbiran yang akan mengundurkan diri pada masa ini. Dia bercuti sampai akhir bulan ini. Semoga dia diberi kesihatan, tenaga dan kebaikan pada masa akan datang. Yang keduanya, majlis ini juga adalah merupakan majlis yang seperti pada tahun-tahun yang lepas, kita mengamalkan tradisi kerajaan, kerana sebahagian daripada punca kewangan kita adalah daripada kerajaan. Dan kalau kerajaan membuat sesuatu dasar daripada segi perbelanjaan, kita ikut saja. Dan kita telah mengadakan perbincangan dan kita akan laksanakan keputusan kerajaan dalam konteks memberi macam sagwati atau bayaran-bayaran yang tertentu sebagai tanda keprihatinan pihak kerajaan kepada kaki tangannya. Dan oleh kerana itu, oleh kerana Perkim ini menerima wang daripada kerajaan, walaupun dia tak bagi banyak, dan kita tidak pasti sama ada makin kurang gantung pada keadaan ekonomi negara, tapi tahun ini kita akan beri macam kerajaan bagi juga. Dah kita mesyuarat, rasanya kerajaan bagi berapa ringgit? RM10 RM10 kan? Saya rasa cukup lah RM10. Kerajaan bagi RM10, kita ikut je. Kalau kerajaan bagi RM10, kita bagi RM10 sebagai belanja raya. Kalau kerajaan bagi lebih sikit, RM100, kita bagi RM100. Tapi jumlah yang kerajaan bagi berapa tu? Oh, Datuk Bisik kata 700. Jadi kita akan bagilah pada tuan-tuan macam kerajaan bagi RM700. Bukan duit saya. Dan kerajaan bagi bukan duit kerajaan, bukan duit milik individu, duit rakyat juga, tapi kerajaan urus. Seperti kata yang bahagia Datuk Sir Nordin tadi, kalau kita dapat duit, eloklah kita jangan belanja semua, kerana kerajaan akan berikan jumlah ini kepada kaki tangan kerajaan pada 17 hari bulan. Kita ni awal sikit tu. Hari ni baru berapa bulan? Hari 8 lah, 7. Hari ni baru 7. Tapi kerajaan telah menjadualkan perkara itu dalam pentadbiran kerajaan, akan diberi pada 17, maka dia akan bagi pada 17. Tapi kita beri awal sikit. Tidak ada apa-apa implikasi kerana jumlah akan diberi, tapi oleh kerana ini adalah majlis yang akhir kita berjumpa sebelum Hari Raya, maka kita beri awal. Jangan belanja semua. Saya takut nanti habis bila balik rumah duit itu dah ada
cadangan dah. Dalam masa satu hari pun boleh habis RM70. Kalau simpan sikit, saya setuju show Datuk Nordin. Kerana kita bekerja di Perkim, ambil sebahagian tu walaupun RM1, masuklah mana-mana tabung. Itu yang pertama. Yang keduanya, kerajaan juga telah bersetuju untuk menambah sebanyak RM100 kepada gaji khusus bagi tahun ini, bagi bulan ini, bagi tahun ini, dan tidak boleh dituntut pada tahun-tahun yang lain, khusus bagi tahun ini, memandang pada keadaan-keadaan yang tertentu. Dan pada tahun-tahun akan datang, kita tengoklah keadaan, kita cuma ikut saja apa yang dijalankan oleh kerajaan. Jadi dah 700 campur 100, banyak juga tu. Tapi kalau mereka yang sedang mendapat pencen daripada kerajaan yang bekerja di sini, dia tak dapat. Dia tak dapat 700. Dapatlah sikit sebagai tanda saja. Jadi tuan-tuan yang tak pencen dengan kerajaan, yang muda-muda lagi, tentulah akan dapatlah 700. Tapi yang tak muda lagi, itu kerajaan kata kalau siapa yang dah pencen, tak payahlah bagi banyak tu, bagi juga lah sebagai tanda keprihatinan kerajaan, dibagi sikit. Jadi Datuk Andir dapat sikit je. Datuk Andir pun dapat sikit juga. Jadi saya ikut je lah, kalau dia dapat sikit, saya pun dapat sikit. Tapi ini adalah yang diputuskan oleh kerajaan. Perkara yang berikutnya, tuan-tuan sekalian, ialah tentang urusan Perkim ini. Walaupun kita dalam bulan puasa, kerja kita tak berhenti, dan oleh kerana itu bagi semua petugas-petugas, terutamanya bila kita turun ke lapangan, adalah kita berhati-hati, kerana pada masa ini mungkin ada orang-orang yang perlu kita tidak cepat membuat keputusan. Kalau mereka datang kepada kita dan mengatakan sesuatu perkara yang baik dan banyak pujian-pujian pada Perkim atau pada sesiapa sahaja, jangan mudah kita percaya. Kerana dalam bulan puasa ini saya fikir tentu ramai orang yang datang minta bantuan, minta sedekah, dan mungkin mereka berkata bahawa mereka ingin memberi sumbangan berkhidmat untuk Islam, dengan syarat Perkim tolong dia sikit. Jadi mungkin kita terpengaruh dengan kata-kata dia. Elok kita pastikan tentang kesahihan keadaan itu. Ini sebenarnya telah juga berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya zaman Nabi SAW berlaku perkara ini, apatah lagi masa sekarang ini. Dan Allah telah menurunkan ayat sempena kejadian itu. Orang yang cuba nak memberi gambaran elok tentang dirinya, dan mungkin Nabi sendiri terpengaruh. Lalu Allah menurunkan satu ayat. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, kalau tak silap saya, yang mengatakan, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Daripada kalangan manusia itu ada yang kamu akan terpesona dengan kata-katanya kerana dia pandai bercakap. Kemudian Allah sambung lagi. Allah berkata, wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia kata dengan perkataan yang baik, gaya bahasa yang bagus, dengan persembahan yang menarik, dan dia mengukuhkan lagi
dia mengukuhkan lagi kata-katanya itu dengan berkata bahawa yakinlah bahawa Allah menyaksikan apa yang ada di hatiku. Dia tegaskan lagi. Dia dah pandai bercakap. Kemudian dia sebut, orang tak suruh, tapi dia kata Allah saksikan apa yang ada dalam hatiku. Nak yakinkan. Sedangkan Allah kata di hujung ayat itu, wa huwa aladul khisam, dialah orang yang paling tak baik, orang yang jahat. Jadi ini berlaku kepada Nabi Muhammad SAW yang suatu masa, kalau tak silap saya, bernama Akhnas, jumpa Nabi SAW dan dia menyatakan dia nak masuk Islam. Nabi pun mengalu-alukan, sebab Nabi pun gembira kerana cakapnya bagus, bersungguh nak masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam, dalam peristiwa ini, selepas masuk Islam tu, dia balik, dia keluar daripada tempat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan perjalanan dia balik dan menuju ke tempat yang dia nak pergi, dia jumpa dengan tanaman orang-orang Islam, dia bakar tanaman orang Islam, dia rosakkan tanaman orang Islam kerana dia benci pada Islam. Baru je tadi dia mengaku pada Nabi Muhammad SAW yang dia ni adalah ikhlas, bersungguh nak mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, dan Allah menyaksikan apa yang di hati dia. Keluar saja dari tempat itu, tapi yang dia lakukan kemudiannya di belakang mata kita ialah di sebaliknya. Kenapa Allah jadikan ini satu? Allah turunkan ayat ini untuk kita baca. Dan kita sekarang dalam bulan Ramadan. Mungkin ayat itu walaupun sudah 1400 tahun lebih diturunkan kepada Muhammad SAW, tapi ia akan kekal selama-lamanya sampai hari akhirat. Quran tak akan pupus, kandungannya akan kekal. Dan dia juga mengajar kita bahawa jangan kita, kalau Nabi menghadapi keadaan sedemikian, maka tentulah kehidupan kita ini akan bertemu dengan peristiwa-peristiwa itu lebih banyak lagi. Dalam berusaha kita berdakwah, kita hati-hatilah, kerana mungkin ada orang yang datang mengaku macam-macam, dan mungkin kita tersalah orang, mungkin dia sudah terima bantuan kita, tapi lepas tu dia mengkhianati kita. Tapi walau bagaimanapun, pada dasarnya kita memang baik sangka, kita tidak ada buruk sangka, tapi perlu kita berhati-hati. Mungkin kita kena nasihat, dan mesti ada satu kaedah bagaimana kita mengelak daripada perkara yang sedemikian. Mudah-mudahan tidak berlaku. Kita harap mereka yang memeluk agama Islam menerusi perkim ini, kalau memeluk Islam jumlahnya 100 orang, maka 100 orang itu adalah genuine. Dan kalau sekiranya mereka teralpa dengan keadaan, maka mungkin kita perlu mencari satu kaedah untuk kita menyusuri kehidupannya selepas dia memeluk agama Islam. Dan kerana itu, di antara perkara yang kita ikhtiarkan supaya mereka yang memeluk agama Islam dan bersyahadah di perkim ini, kita nak menjadikan dia lebih ingat kepada peristiwa memeluk agama Islam, maka kita akan iringi ucap majlis syahadah itu dengan pemberian naskah Quran, yang pada masa ini insya-Allah saya dimaklumkan akan siap dalam bulan ini juga. Naskah Quran kandungannya biasa, tapi cetakan khas, edisi khas sempurna untuk saudara baru saja. Bila mengucap syahadah, apakah yang dibawa balik daripada kita? Tentulah tidak memada dengan secawan teh atau satu bungkus makanan yang kita bagi pada dia, tapi yang kekal dalam kehidupan kita manusia yang telah beragama Islam ini ialah Quran. Maka Quran itu adalah Quran
cetakan khusus untuk saudara baru dan diiringi dengan satu naskah hadis-hadis dan terjemahan, dan Quran pun yang kita buat untuk saudara baru ini dengan terjemahan sekali. Dan tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, saya minta tolong beri kerjasama, kerana Quran ini setelah kita bincang dengan pihak pencetak, akan kita jadikan satu Quran yang dapat kita tambah jumlahnya daripada semasa ke semasa tanpa had, mungkin 100,000, mungkin 200,000, menerusi kaedah infak. Kita cetak dengan menggunakan infak. Siapa yang nak menolong saudara baru, maka dia infaklah untuk menerbitkan Quran ini, kerana mungkin Quran ini akan bertambah daripada semasa ke semasa. Dan kita akan pastikan bahawa edisi ini untuk saudara baru ini kita edarkan juga ke tempat-tempat lain. Kalau sekiranya pihak lain yang melakukan upacara syahadah ini, maka sekiranya mereka belum mengeluarkan edisi khas Quran yang sama tapi cetakan khas untuk saudara baru, maka kita pun beri pada mereka, dan kos bagi pencetakan ini akan kita dasarkan pada projek infak untuk menerima sumbangan Aidilfitri ini. Seperti Tan Sri sebut, sila belanja dengan berhemah, dan kalau boleh simpanlah sampai raya. Seterusnya dipersilakan Puan Azizah Muhammad Yusof. Okey, dipersilakan Dr. Suariza Lais Hidayah. Seterusnya Encik Zulkifli Arifin. Bersilakan Tuan Haji Sulaiman Ding Yuzong. Seterusnya saya sendiri. Dipersilakan Encik Muhammad Jais Mariapan Abdullah. Seterusnya Puan Siti Munirah Said Muhammad Amdan. Puan Nur Syahirah Musa. Dipersilakan Puan Safia Nur Sakinah Salihuddin. Dipersilakan Encik Firdaus Luqman, tidak hadir kerana uzur. Diikuti Puan Hamidah Ismail. Dipersilakan Encik Ahmad Hasaidi Said. Seterusnya dipersilakan Puan Fatimah Abdullah, Dr. Fatimah Abdullah. Seterusnya Puan Fatin Hamizah Ismail. Dipersilakan Saudara Muhammad Hizam Abdul Rahim. Diikuti Puan Hashimah Hashim. Dipersilakan Encik Muhammad Aizat Rosli. Seterusnya Encik Rahman Ismail. Diikuti Encik Man Izam Jaafar.
Dipersilakan Encik Ahmad Nizam Hasan. Lagi Encik Abdul Qawi Navid Abdullah. Dipersilakan Puan Siti Nur Raihan Mustafa. Seterusnya Tuan Haji Ishak Uthman. Dipersilakan Tuan Haji Amran Ambarasu Abdullah. Dipersilakan seterusnya Puan Siti Fatimah Lada Abdullah. Seterusnya Saudara Abdul Razak Yusof. Dipersilakan Puan Nur Azlifah Haji Harun. Seterusnya Puan Azura Abdul Rahman. Dipersilakan Puan Cik Jamilatun Nur Hashim. Amin. Seterusnya Encik Muhammad Fazil Ashraf Zakaria. Silakan Saudara Muhammad Sofi Razali. Puan Mariati Muhammad Amin. Seterusnya Puan Siti Nur Aisyawati Maman. Diikuti Cik Rahaiza Muhammad Tan. Seterusnya Cik Umi Musfirah Abdul Ghani. Dipersilakan Cik Umi Zahwanir Haji Muhammad Anwar. Dipersilakan Saudara Muhammad Azizi Muhammad Arif. Saudara Isa Uthman. Seterusnya Puan Nur Laili Alpin Suratman. Puan Fatin Akmal Aksa. Dipersilakan Encik Mu'ali Syah Haji Muhammad Anwar. Seterusnya Encik Ridwan Arzali. Dipersilakan Saudara Muhammad Nazri Ismail. Tak ada. Dipersilakan seterusnya Encik Nasri Osman. Seterusnya Cik Nurul Ain Saad. Dipersilakan Saudara Muhammad Firdaus Pompeyus Abdullah. Dan yang terakhir dipersilakan Saudara Nur Fahmi Idris. Pihak pengurusan tertinggi Berkim, dan juga mohon maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan yang telah kami lakukan, dan insyaAllah berjumpa lagi kita di dalam bulan hadapan perhimpunan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.